satu kertas siasatan dibuka kerana kita melihat bahawa penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang menghantar calon mereka di tempat syuara berada pada ketika ini, ini adalah disifatkan melanggar SOP yang ditetapkan. Persoalan ini kita nak lontarkan kepada pakar kita yang bersedia pada ketika ini, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum, Dato', boleh dengar saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Okey, Datuk, kita melihat kepada SOP ini mungkin hanya dikeluarkan oleh KKM sendiri ataupun apa yang kita fahami oleh pihak polis dan sebagainya. Namun, cukupkah kejelasannya pada pandangan Datuk sendiri untuk kita memahami? Kerana hari ini sahaja kita melihat satu kertas siasatan dibuka di satu DUN, tetapi DUN yang lain kita saksikan ramai juga yang menghantar calon-calon mereka dan sebagainya. Belum ketahui lagi ada kertas siasatan dibuka ataupun tidak. Bagaimana untuk memahami disiplin ini? Ya, saya rasa SOP kita adalah jelas. Ya, kita secara am je, kita tahu kita mesti mengelakkan perkunan. Kita ada penjarakan fizikal dan kita ada pakai mask. Di samping kita ada vaksin 2 dos. Jadi itu untuk keseluruhan SOP di mana saja kita berada pada masa ini. Dan jika kita berada di PRM Melaka sekarang, sepatutnya semua pihak supaya mematuhi SOP itu. Dan kita lebihkan teliti lagi, maknanya kita pastikan tidak ada perhimpunan, ada penjarakan sosial dan memakai mask, dan pastikan ahli-ahli kita telah lengkap 2 dos. Jadi adalah simple, jelas dan boleh dilakukan. Apa yang penting adalah disiplin setiap orang yang menyertai PRN ini lah. Ya, saya. Dan Datuk, persoalan sekarang ini berkaitan dengan disiplin seperti yang Datuk sebutkan. Adakah disiplin tersebut akan konsisten sehingga 20 November nanti? Itu yang menjadi persoalan. Kalau dahulu kita bandingkan dengan PRN Sabah, tiada vaksinasi, tetapi ketika ini walaupun kadar vaksinasi tinggi, kita mempunyai varian Delta dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya peranan-peranan oleh calon-calon, peranan-peranan parti-parti politik untuk memastikan bahawa tiada kluster PRN Melaka akan keluar selepas seminggu, 2 minggu PRN ini berakhir. Mungkin Datuk boleh perincikan, kita ada tadi pandangan daripada penasihat politik Mujibur Abdul Muiz menyatakan bahawa berkaitan dengan pematuhan SOP ini tidak seharusnya diberikan tanggungjawab hanya kepada SPR semata-mata, tetapi juga perlu digalas oleh parti-parti politik dan juga calon, Datuk. Ya, sebenarnya ini penting ya, kerana ia merupakan satu test bed ya untuk melaksanakan PRN ya pada masa-masa akan datang. Jadi kita ada 3 pihak lah saya rasa. Pertama, pihak yang menyertai secara aktif, iaitu parti politik, penyokong dan sebagainya, pastikan mereka mengikuti SOP. Yang kedua adalah pihak penguatkuasa ya, mesti selalu memantau dan mengambil tindakan segera, tidak payah tunggu lama-lama. Dan yang ketiga ialah pihak komuniti ataupun NGO. Jadi kita harap pihak komuniti juga bersama-sama memantau, menasihati dan juga melaporkan jika berlaku pelanggaran. Ya. Dan saya rasa di kalangan kita ni mesti ada elemen pemantauan penguatkuasaan. Kalau diharapkan kendiri saja payah. Dan kita lihat pada hari ini pun walaupun SOP telah ada juga pelanggaran. Ya. Jadi mesti kita tingkatkan supaya dia tidak menjadi seperti PRN Sabah dulu. Jadi mesti kita sama-sama elakkan. Ya, saya. Okey, Datuk, sudah banyak pun kita pesan kepada pengundi, bukan barulah, sudah 2 tahun baru kita tahu bahawa ini adalah standard SOP lah. Kalau kita tidak sihat, jangan keluar rumah dan sebagainya. Namun untuk PRN pada kali ini, adakah ketakutan itu akan mempengaruhi pada pandangan Datuk sendiri, mempengaruhi sikap pengundian itu sendiri, pengundi untuk keluar ataupun tidak? Mungkin mereka rasakan bahawa mereka ini golongan rentan sebagai contoh. Mereka merasakan bahawa mereka ini berisiko dan sebagainya, mereka enggan keluar. Adakah ini pada pandangan Datuk akan sedikit sebanyak mengganggu peratusan keluar mengundi dan sebagainya? Ya, saya rasa ada 2 faktor di sini lah. Pertama ialah sikap mungkin rakyat yang agak rasa kecewa ataupun marah ataupun protes. Ya. Ini mungkin ada sikit banyak. Yang kedua, rasa risau bila takut jangkitan semasa mengundi. Ya. Tapi saya rasakan untuk rakyat yang mengundi lah, saya rasa kalau kita hadir pada hari mengundi dengan SOP yang telah ditetapkan, insya-Allah akan terpelihara ataupun mencegah sakitan. Apa yang penting kita elakkan perhimpunan semasa kempen ini. Jadi saya rasa mungkin ada terjejas sikit dari segi kedatangan pengundi, tetapi menghampiri masa masa mengundi nanti kita harap mereka akan lebih confident, di samping pihak berkuasa dapat memastikan SOP yang ketat lah. Ya, saya.
Datuk, sebentar tadi apabila kami menemu bual seorang lagi pakar kesihatan, beliau menyatakan bahawa SPR perlu memperincikan SOP secepat mungkin. Kalau umum tarikh pilihan raya, waktu itu juga perlu perincikan apa SOP secara lebih terperinci. Sebab kita akan menghadapi bukan sahaja PRM Melaka, tapi PRM negeri Sarawak juga. Kemudian kita akan pergi kepada PRU yang ke-15. Dan kata beliau juga, SPR dilihat agak lambat dan juga perlahan dalam isu pengumuman SOP ini. Adakah Datuk juga berpendapat sedemikian rupa dan apa mungkin penambahbaikan mungkin boleh kita lakukan? Ya, saya bersetuju dengan ulasan rakan saya itu. Kami pun juga berbincang. Sepatutnya SOP ini dibuat sebelum penamaan calon. Kerana kita tahu sebelum penamaan calon, masa penamaan calon, masa kempen dan masa mengundi itu adalah masa yang paling kritikal. Kerana ini berlaku SOP. Pelanggaran SOP. Jadi saya rasa pihak juga ada pihak wajib kena keluarkan secara terperinci apakah SOP-nya. Di samping juga SOP masa hari mengundi nanti, bagaimana kalau mereka yang tidak cukup dos, bagaimana mereka yang punya gejala, bagaimana mereka yang di kuarantin. Jadi kita tidak nampak lagi. Mungkin mereka dah ada tapi kita tak nampak lagi. Jadi kita harap pihak yang berkuasa supaya beri makluman kepada rakyat secepat mungkin, kerana benda ni bukan perkara baru. Yang kedua, kita juga akan menghadapi PRN Sarawak. Jadi kita mesti pastikan supaya apa yang kita buat itu rakyat akan faham dan patuh dan kita dapat mengelakkan kluster-kluster jangkitan yang baru. Saya. Okey, Datuk. Bukan itu sahaja, kita melihat bahawa pilihan raya negeri Melaka ini akan menjadi apa boleh kita sifatkan kalau boleh tikus eksperimen kalau boleh kita sifatkan untuk kita memahami SOP sebenar kepada PRU yang lebih besar skalanya. Bagaimana itu kita melihat bahawa pentingnya untuk kita postmortem kaji semua PRU ataupun PRN Melaka ini dari segi SOP dan sebagainya, jangkitan kes yang berlaku mungkin, bagaimana ini harus dilakukan dengan teliti supaya kita faham SOP untuk PRU nanti lebih tepat dan lebih kena pada sasarannya, Datuk. Ya, saya rasa pihak yang berkuasa, SPR, Kementerian Kesihatan, agensi-agensi lain patut, kita dah ada outline SOP dan kita ada detail SOP untuk setiap proses yang saya sebutkan tadi. Dan kalau boleh kita involvekan, libatkan pihak-pihak parti politik, pihak pemantau, pihak NGO dan komuniti. Kerana saya rasakan macam kami di pihak NGO, ada pihak profesional lain. Jadi kita pun tertunggu-tunggu. Dan pertama, kita juga boleh memberi feedback untuk yang lebih baiklah. Dan saya rasakan mesti dilakukan, bukan tunggu selepas pilihan raya saja, tapi lakukan pada masa sekarang sebagai penilaian semasa dan juga penilaian selepas lah. Ya, insyaAllah. Dan sikit lagi, Datuk, dalam masa yang sama juga ada parti-parti politik yang membantah apabila YB Khairy Jamaluddin mengumumkan tiada perhimpunan, tiada kempen dan juga ceramah itu belum lagi, cuma perhimpunan itu ditekankan, majlis sosial itu tidak boleh dilakukan sepanjang PRN Melaka. Pada pandangan pakar kesihatan sendiri, Datuk, mungkin Datuk boleh lihat ada kewajarankah garis panduan ataupun SOP yang dikeluarkan oleh YB Khairy Jamaluddin, dan sebenarnya ketika pandemik ni boleh ataupun tidak risikonya bagaimana untuk kita imbangi proses demokrasi dan juga kesihatan awam? Ya, sebenarnya betul. Kita mesti menjalankan proses demokrasi. Yang kedua, kita kena menjaminkan kesihatan awam dengan meminimalkan risiko. Dan kita tahu risikonya adalah dari segi perkumpulan dan penjarakan. Jadi kami daripada pakar-pakar kesihatan awam dan juga lain-lain profesional memang bersetujulah dengan saranan daripada YBKJ dan Kementerian Kesihatan supaya tidak ada perhimpunan dan juga tidak ada katakan kempen-kempen secara bersemuka termasuk rumah ke rumah. Dan ini akan menghasilkan jangkitan dan kluster yang mungkin kita tidak dapat jangka. Jadi sebenarnya pihak-pihak parti politik kena bersikap terbuka dan juga menggunakan media-media baru untuk berkempen. Dan saya rasa sudah sampai masanya kita mengurangkan kempen-kempen secara fizikal tetapi banyak menggunakan media dan sebagainya. Jadi ini adalah satu norma baru yang akan diteruskan pada PRN ataupun PRU yang akan datang nanti. Baik, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini.